Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, atau kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'da. Hadirin rahmat Allah Ta'ala sekalian, kita di bab terakhir lah daripada buku yang kita baca kurang lebih setahun sudah lah. Dan pada bahagian ini saya himpunkan pandangan dua ulama kontemporari rahimahullahu ta'ala, sudah meninggal dunia, Profesor Dr. Yusuf Abdullah Al-Qaradawi. Ketika kita tulis ni, dia masih hidup lagi, meninggal pada tahun sudah ataupun 2 tahun sudah. Dan buku yang dia karang bertajuk Al-Halal wal Haram fil Islam, antara buku terawal dia tahun 70-an tempoh hari. Jadi dalam banyak-banyak bab yang dia bincang itu, buku tersebut tujuan asalnya disuruh oleh pihak pemerintah Mesir ketika itu, dia masih muda, untuk ditulis sebagai panduan amalan fiqh harian bagi orang Islam minoriti yang berada di Eropah. Sebab tu kalau kita baca ni kitab fiqh ni mazhab apa ni, dia tidak menitikkan mana-mana mazhab secara khusus, sebab dia nak bagi panduan umum. Dan Syekh Dr. Yusuf Qaradawi ni memang masyhur dengan sikap dan pendekatan dia yang dinamakan sebagai fiqhut taisir. Fiqh dalam bukan memudah-mudahkan, itu tasahul, mutasahil, itu tak boleh. Ni fiqhut taisir, melihat ruang yang paling praktikal untuk dibuat dalam keadaan realiti wakilnya. Apa dia? Muslim itu minoriti di barat dan hidup dalam kalangan negara yang bukan Islam lah. Contoh dalam bab makan, alhamdulillah lah mutaakhir ni semakin ramai orang Islam duduk di barat apa semua tu. Kalau dulu siapa yang biasa duduk luar negara, kita dengar cerita, nak jumpa nak jumpa roti ada cok halal ni tak jumpa. Jadi Waalaikumsalam warahmatullahi. Balik pada hukum asal, tengok mata zahir okey, bismillah. Tak. Kalau nak cek sembelih tak sembelih, tak makan gitu. Tapi kalau dalam keadaan itu duduk di Malaysia, sesuai ke? Tak boleh. Pilihan terlalu banyak depan mata, maka situasinya berbeza. Macam mereka yang saya cerita, kita pergi Turki, mereka yang berada di barat ataupun musim sejuk, kita berkerah, ambil wuduk kena basuh kaki juga. Nak basuh kaki dalam keadaan di luar ke macam mana, kita kata sila lah. Saya, sebab realitinya memang sejuk. Dan mereka kita di Nusantara ni tak biasa dengan sejuk yang di bawah takat beku ni. Kita bolehlah bersembang, tak apa, tak. Bagi mereka yang biasa duduk luar-luar, yang tempat-tempat yang mereka tahu betapa sulit dan betapa dahsyatnya nak buka, nak mandi pun gitu. Baik, itu keluasan fiqhnya. Jadi Syekh Dr. Yusuf Qaradawi dalam satu bab yang bertajuk Al-Halal wal Haram fil Hayatil 'Ammati lil Muslim, iaitu halal dan haram dalam kehidupan umum seorang Muslim, dan dia membincangkan khusus berkaitan dengan kepercayaan tradisi. Dan di sinilah dia telah dengan tegas menyebutkan beberapa poin. Antaranya dia kata, dia bincanglah gini-gini, dan poin yang keempat muka surat 146 itu, maka perlunya seorang Muslim itu memerangi tahyul dan khurafat. Jelas. Sebelum zaman Rasulullah SAW ni, kita rumuskan poin-poin daripada kitab asal dia lah dalam bahasa yang mungkin sudah bercampur.
Dia sebut sebelum zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah wujud golongan dajjal, dan dajjal di sini bukannya dajjal mata satu tu, tapi ad-dajjal minad dajajilah, pendusta-pendusta. Dan itu jugalah istilah yang digunakan oleh ulama hadis untuk diberikan kepada para pencipta hadis palsu. Wad dajjal, dia itu dajjal. Maka tahulah orang ni pendusta dalam meriwayatkan hadis. Baik, katanya lagi apa dia? Modus sudah wujud golongan dajjal, yakni para penipu yang digelar sebagai bomoh dan tukang tilik. Bomoh dan tukang tilik. Cuma dalam bahasa Melayu kita ni, bomoh tu dia ada konteks yang khusus lah. Bomoh lain, pawang, dukun, tu dia ada beza sikit walaupun lebih kurang sama bidang skop dia punya SOP tu. Dia punya job scope dia tu, tapi ada sikit beza. Macam bomoh ni dia umum sikit. Bomoh ni dia pandai berubat kampung. Berubat kampung ni dalam arti kata guna akar kayu apa semua pun ni boleh. Tapi dia campur juga dengan mantra-mantra mambang apa semua ni. Dan kalau di belah selatan Thailand, saya sebut dah selalu, kita pergi rumah kawan kita Naratiwak apa semua, nak pergi jumpa bomoh sebentar. Kita kata bomoh apa pula? Rupanya jumpa doktor. Dia panggil bomoh juga. Ataupun dia panggil tabib. Dia tak panggil doktor, dia panggil tabib ataupun bomoh. Ini 20 tahun dulu punya cerita lah. Sekarang tak tahulah mereka dah berubah ke. Dan di Kelantan sendiri, bila sebut bomoh tu pun sangat di belah pantai timur lah, sangat cair penggunaannya. Nak pergi menguruk sakit ni seliuh, gimana tu nak pergi jumpa Tok Bomoh sebentar menguruk. Padahal tu ke uruk, maksudnya terlalu luas. Konteks yang kita tegas ini adalah bomoh yang dia guna rawatan alternatif apa semua tu tak ada masalah. Tapi bila mana ada unsur pencampuran dengan hal-hal yang melibatkan i'tiqad, benda mistik apa semua ni, duk puja syaitan iblis, yang tu kita kata tak boleh lah guna khidmat. Dukun dan pawang lebih kurang lah. Pawang lebih tinggi lagi. Dulu ada jawatan bomoh diraja, pawang diraja. Dukun pun dia ada konteks dia tu. Kalau dari sudut istilah, latar budaya dan cuma lebih kurangnya semua tu terlibat dengan hal-hal yang kita sebutkan tadi. Baik, ni satu buku yang dikarang oleh John D. Gimlet. John D. Gimlet ni adalah seorang doktor pakar bedah sekitar 1900 lebih tempoh hari yang datang bersama dengan British apa semua lah. Kelantan, dia ni jadi doktor pakar bedah last kali di Kelantan. Dia hantar di sana sebab lepas tahun 1909 perjanjian Bangkok, perjanjian Siam Inggeris, maka Kelantan, Terengganu, Kelantan sudah menerima resident British. Sebelum tu tak pernah Kelantan tak pernah dijajah sebab dia bergaduh dengan Siam. Dia tak ada kaitan dengan Inggeris apa semua ni, negeri-negeri selat saja duk bergaduh dengan Inggeris ni. Jadi apa yang berlaku adalah bila dia duduk sana, dia berminat. Bila duduk tengok cara rawatan tradisional lah, orang kampung duduk hospital dah tapi panggil lagi Tok Bomoh mari hospital. Nak bedah dah ni, nak tapi terlebih dahulu panggil dulu bomoh, pawang, dukun ni. Jadi dia tertarik dan dia tulis satu buku yang dia catat hampir 10 tahun. Dia ambil ni kehebatan pula Mak Saleh ni, kita tak boleh nafi. Bila dia buat benda tu, dia buat benda dengan sangat bersungguh dan detail lah. Selama 10 tahun dia duduk di Kelantan dan juga area sekitar daripada Tanah Melayu ni, mencatat satu bidang khusus, iaitu dia namakan buku dia Charm and Cures, Malay Charm and Cures, Malay Poison Charm and Cures. Racun Melayu, charms, bomoh ke berana, jampi-jampi serapah ni, and cure dan penawar. Ada dia pergi interview seorang-seorang bomoh diraja. Macam lah ni ada kampung ni kena tok nenek siapa tak tahu ni. Encik Ibrahim ke nama ni. Ni. Bomoh kampung Tok Bomoh Encik Jalal. Ulu Kelantan. Bahkan ada bomoh diraja dan seumpamanya. Ada. Jadi dia jumpa, dia tengoklah cara kalau nak buat rawat gini. Dan dia cerita tu detail. Mukaddimah tu dia kata dah, orang Melayu ni memang nampak lembut, memang nampak baik, tapi kalau dia ada berdendam sudah.
dia boleh racun orang yang dia tak nak. Dia sebut muqaddimah lagi. Jadi dia ni seorang pakar bedah. Cuma bila kita baca tu, semestinya kita tak boleh baca dengan keadaan yang 100% kita percayalah. Kena ada benda-benda juga untuk kita, ni nampak macam dia tersalah faham, ni macam dia tak dapat konteks yang sebenar. Ada 2-3 perkara yang kita kena baca dengan kritis. Tapi secara keseluruhan, nak dapat tidak, kita akhirnya macam saya sebagai orang dalam bidang akademik, saya kena terima kasih. Sebab kalau dia tak catat, kita tak dapat gambaran sebenar, sebahagian daripada gambaran tok nenek moyang kita dulu tu. Sebab itulah catatan-catatan ini menggambarkan sisi-sisi, kita kata, saya mudah je nak tahu baik, nak tahu hebat, dahsyat, agung, luar biasanya Bani Melayu. Di situlah juga nak tahu jahat, huduh, teruk dan juga perangai huduh lagu mana tok nenek moyang kita pun situ juga duduk. Catatan-catatan lalu. Jadi bagi setengah orang ni, pada dia kena baik belaka. Jangan ceritalah benda-benda tak baik. Tak boleh tuan-tuan. Tak baik, tak baik Nah, tapi yang baik pun kena diangkat juga. Adil begitulah lebih kurang. Jadi buku ni asalnya tajuk apa ni? Sahabat saya juga terjemah ni. Saya suruh dia terjemah. Malay Poisons and Charms Cure, karya John D. Gimlet, 1923. Dan dia tulis mula-mula ni 1923, edisi pertama 1915. Siapa beranak dah orang saudara? Tun M lebih kurang dah dia 1923. Ada. Lama lah. Jadi ni khazanah. Kita setuju tak setuju kandungan tu nombor 2. Tapi bila dia dah ada sebagai satu dokumen, kita kena hargailah. Dan saya bila baca tu, kita tanda yang mana mengarut, yang mana kita tak puas hati, yang mana benda baru yang kita dapat tahu. Tengok mukadimah dia sikit. Pengantar ni macam-macam lah. Gitulah, beginilah. Okey, kalau bab ni ada 10 bab. Bab pertama, kaedah umum peracunan dan jampi Melayu. Bab 2, bomoh dan perubatan klinikal. Giduk hospital, tapi panggil tok bomoh, mari bomoh dulu, barulah masuk bilik bedah. Bab 3, jampi dan tangkal. Bab 4, ilmu hitam dalam perubatan Melayu. Bab 5, jampi dan meramal. Bab 6, racun daripada ikan. Ada ikan buntal contoh. Kalau nak buat jahat lagu mana, kita racun dalam telaga, ataupun apa dia, letak madu di pisau, belah. Dia ajar berlakon. Dahsyat. Tu dia kata memanglah nampak lembut, nampak ni, tapi kalau dia jahat hasad kan, sudah dia buat jahat lain macam. Kemudian racun-racun lain daripada alam haiwan, racun daripada tumbuhan hutan, pelbagai racun lain daripada tumbuhan, racun Melayu daripada sumber bukan organik. Katanya dia ada bidang khusus ni, nama saintifik dia bidang racun. Kita kata kalau ubat apa dia, sekian-sekian. Ni nama saintifik dia, bidang racun ni. Dia pakar kaji racun apa benda, tak tahulah, saya tak ingat. Okey, dia kata ni, orang Melayu, bab 1 ni, kaedah umum peracunan dan jampi Melayu. Dia kata apa? Orang Melayu selalunya membunuh kerana dendam dan cemburu buta, menggunakan keris, lembing, parang atau senjata api. Mereka bukanlah penakut. Kita pun bagus ni, dia puji kita ni. Di India semasa zaman pemerintahan Islam, kerja meracun seseorang selalunya dilakukan oleh bangsawan diraja. Manakala orang Melayu Islam secara umumnya menggunakan racun apabila mereka menaruh dan membalas dendam. Dan ketika kekerasan dan cara-cara lain dianggap terlalu bahaya, maksudnya pergi serang ke, bunuh, sembelih secara berdepan itu tidak menguntungkan, terdapat pelbagai cara penggunaan racun yang diambil daripada haiwan dan tumbuh-tumbuhan. Selalunya apabila seorang itu merasa cemburu dan berniat jahat, dia hanya bertindak untuk mengganggu dan mendatangkan kecederaan, bukannya kematian. Baik, dia bukan kata nak bunuh pun. Nak suruh sakit sikit-sikit je. Tu. Kemudian selalunya apabila
Dalam hal ini racun selalunya akan dimasukkan ke dalam perigi atau di dalam bekas minuman. Orang perempuanlah yang sering melakukannya, kerana mereka lah yang selalu melakukan kerja masak-memasak. Itu dia. Mukaddimah lagu tu dah. Ya ke tidak ni? Nak kata tidak pun payah. Sebab memang kita dengar cerita dulu, memang lagu tu. Makan-makan, motor darah. Tengah tidur, kejut-kejut tak khabar. Zaman sebelum adanya hospital Mak Saleh ni lah, British, tak tahulah mati sebab apa kau ni. Tapi setelah itu boleh bedah siasat apa semua, tahulah yang ni kena racun, yang ni kena ni. Kalau dulu ni kena tulah ni, ni kena saka ni, hantu belaka, jin belaka kenanya. Tapi semenjak boleh bedah bro, boleh bedah siasat tu, jumpa punca. Tengok dalam perut ada benda-benda tertentu, gitu. Jadi bukan orang Melayu saja, tuan-tuan, jangan salah faham. Semua bangsa pun ada lah perangai huduh lagu ni. Tapi disebabkan kita sedang bincang tentang Melayu, tanah Melayu, dan alam Melayu kita ni, tumbuh-tumbuhannya, binatang-binatang dan tumbuh-tumbuhan ni banyak yang berunsurkan racun tadi tu. Tapi itulah kena jajah lama juga. Sepatutnya kehebatan-kehebatan itu digunakanlah untuk mengusir penjajah ni. Sebab apa? Sebab mereka mari dengan keadaan dah mengaji dulu. Orang Melayu ni lagu ni, orang ni, yang ini, begitu. Sebab tu Malay Study yang saya duduk dalam bidang di UM sekarang ni, Malay Studies, yang membinanya siapa? British, Belanda. Sebab apa? Nak melatih pegawai-pegawai yang nak jadi resident ni, yang nak mari jadi pegawai pemerintah pentadbir ni, untuk mereka terlebih dahulu belajar bahasa Melayu, sastra Melayu, adat istiadat budaya Melayu. Sampai saja tak pernah mari ke tanah Melayu mula-mula. Sampai saja Assalamualaikum selalu dah. Orang kampung pun pening. Saling siung tangan. Dia pandai, dia tahu. Orang Melayu ni pakaikan plekak pula, naik atas rumah, makan bersela, guna tangan, makan budum, tak ada apa. Dia anggap menantu dia lah tu. Padahal kawan tu mari nak berjajah nak ambil. Tapi realiti zaman tu begitu. Apatah lagi kita orang Melayu yang kemudian datang Islam, diajak untuk akramud duyuf, menghormati tetamu dan seumpamanya. Dia layan sungguh lah. Kawan tu pun selesa, relax, tak ada apa-apa. Adalah sikit-sikit belawan-belawan, tapi taklah macam Indonesia lah sampai tahap tumpah darah apa semua. Dalam konteks tanah Melayu ni sikit-sikit lah, untuk janggut sikit, untuk bahaman sikit. Baik, kemudian dia kata sini apa dia? Membenarkan dakwaan bomoh adalah kufur. Yang kelima ni. Jadi inilah yang kita nak faham, kata realiti zaman dulu ni memang begitu suasananya. Islam dah lama ni. Bukan Islam sehari dua. Kalau tahun 1924, maksudnya Islam dah mari 5-6 abad dah ni. Bukannya zaman awal-awal Islam ni. Ni zaman moden kita dah ni, 1900 ke atas ni. Baik. Jadi Syekh Dr. Yusuf Qaradawi kata apa dia? Membenarkan dakwaan bomoh. Ni kita baca dah. Ada lagi. Membenarkan dakwaan bomoh, muka surat 148 tu. Membenarkan dakwaan bomoh adalah kufur. Islam bukan hanya mengharamkan profesion yang bersabit dengan perbomohan dan pembohongan, tetapi juga melarang orang awam daripada pergi mendapatkan khidmat mereka, sehingga mengiyakan kesesatan dan kekufuran mereka itu. Mereka yang melakukannya dikira melakukan dosa besar bahkan, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mana tahu dosa besar ni? Dalam Al-Kabair, Al-Imam Az-Zahabi ada dosa berkaitan dengan mengiyakan, pergi minta khidmat orang pawan dukun dan mengiyakan. Man ata arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun 40 lailatan. Yang bermaksud sesiapa yang menemui bomoh, arrafan, dan bertanyakan sesuatu lalu membenarkan dakwaannya, maka solatnya tidak akan diterima selama 40 hari. Hadis riwayat Muslim nombor 2230. Siapa jumpa bomoh, pawan dukun, tukar tilik dan seumpamanya,
dan bertanyakan sesuatu. Orang Melayu kita suka buat ni. Nah, dan fasaddaqahu, dan mengiyakan. Dalam lafaz ni tak ada. Lam tuqbal lahu fas'alahu, tapi dalam hadis ni bertanyakan sesuatu dan kemudian seolah-olah menerimalah, maka solatnya tidak diterima selama 40 hari. Pergi tanya saja. Oh, molek tak payah semaya selalu. Sudah elok dah. Dia pun kira 40 hari boleh cuti ni. Tu. Baginda, keadaan ini berlaku dalam keadaan tidaklah taklif solat itu terangkat, tidak wajib juga solat tu. Kalau tak solat berdosa 2 kali lah. Dosa pergi jumpa bomoh ni dah, dosa tinggal solat dah pula. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, man atah haidan aw imra'atan fi duburin au duburiha au kahinan fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Yang bermaksud sesiapa yang bersetubuh dalam keadaan haid atau melalui dubur atau mendatangi bomoh dan mempercayai kata-katanya, mendatangi bomoh, fasaddaqahu, dan mengiyakan apa yang tok bomoh tu kata, bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. 3 perbuatan tadi, iaitu setubuh dengan isteri dengan sengajalah dalam keadaan dia haid, tak tahu nak buat lagu mana, melalui dubur, na'udzubillah min dzalik, liwat, atau mendatangi bomoh dan mempercayai kata-katanya, maka dia telah kufur dengan apa yang turun kepadaku. Rawahu Ibnu Majah nombor 1639. Setengah ulama kata, bila kita tengok syarah dalam buku-buku saya baca ni, dosa atau faqad kafara bima unzila ala Muhammad, faqad kafara bima unzila ala Muhammad ni adalah dosa besar, kena wajib taubat lah. Tapi ada setengah yang lebih tegas berpandangan memang betul-betul kufur, boleh sampai tahap memang betul-betul kufur. Ada setengah kata itu isyarat dosa yang sangat besar, wajib taubatlah macam-macam mana. Gitu. Baik, perkara yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sekarang saya sebut dah dulu, kenapa jadi teruk sangat ni, kerana bila kita jumpa bomoh akan macam bomoh, pawang, dukun, tukang tilik apa semua ni lah seumpamanya, biarkan kita tanya macam-macam kat dia. Biasa benda yang kita tanya tu benda gaib, dan dia akan jawab juga berdasarkan sama ada dia memang merapu-meraban, dia cipta cerita, ataupun dia dapat maklumat daripada jin iblis yang dia duk bela, dia bersahabat tu. Maka benda tu benda yang juga mengarut-ngarut benda gaib. Makanya kita pula percaya. Sedangkan Quran sebut banyak ayat Quran, 40 lebih ayat Quran, benda gaib haqqan hanya daripada Allah Azza wa Jal. Tidak boleh melainkan ianya hanya daripada Allah Ta'ala belaka. Makanya bila kita jumpa bomoh, kita percaya seolah-olah lah kita telah meletakkan sifat Allah pada tok bomoh tadi. Jadi besarlah benda tu. Yang kita kata masalah sekarang ni, kenapa orang kita ni masih lagi duduk, sebab benda ni lah. Tak boleh nak faham bahawa bila benda gaib tak boleh, tidak, mesti mari daripada Quran dan hadis saja. Tapi dia tidak. Tok bomoh kata pun dia percaya, yang tok nenek moyang kata pun dia percaya, yang dia dengar dalam TV, radio pun dia percaya, dalam TikTok, dalam WhatsApp. Dia tidak kata benda ni ambil daripada mana ni. Oh, mimpi tok ayah sekian. Tak boleh terima lah mimpi tok ayah. Mimpi tok ayah tak boleh terima sebagai satu benda yang muktamad tentang benda gaib, ya. Cuma adalah ulama ringan sikit kata kalau mimpi tu mimpi orang soleh, ulama-ulama yang, dan mimpi tu pula mimpi yang sekadar memberikan motivasi tertentulah, terhib, bolehlah terima setakat untuk. Tapi kalau mimpi orang soleh tapi dia bawa satu bentuk fadilat dan syariat baru, tak boleh. Kenapa awak bunuh dia ni? Oh, saya mimpi semalam, tok guru saya mimpi kalau bunuh orang bukan Islam ni di Malaysia boleh pahala sekian-sekian. Balik awal. Penjara. Gantung. Ada dia kata, tok guru saya mimpi jumpa dengan Nabi. Teh lagi jumpa Nabi, jumpa Allah. Allah kata boleh bunuh bukan Islam di Malaysia ni. Na'udzubillah, tuan-tuan. Nah.
Tak boleh lah kita kata tak boleh lagu ni. Ataupun fadilat-fadilat yang melampau. Tarikat-tarikat sufi yang mengamalkan selawat-selawat tertentu. Guru kami Fadilatul Syekh Profesor Dr. Basri Ibrahim Al-Hasani Al-Zahri, dia ada satu bukulah dia karang ataupun terjemah kajian terhadap tarikat Tijaniyah. Dah lama lah rupanya duk beramal dengan tarikat Tijaniyah Malaysia ni. Dan dalam Maulana Muhammad Asri Yusof ada ulah perkara yang lebih kurang sama, iaitu mereka menelaah selawat tafrijiyah namanya tu, dengan lafaz-lafaz yang tertentu. Asasnya selawat ni tak ada masalah lah, sebab dia doa, salat, doa lah. Jadi lafaz selawat tu diharuskan untuk kita, ulama-ulama dia buat tu tak ada masalah lafaz-lafaznya. Tapi yang lebih baik adalah yang datang daripada Rasulullah SAW sendirilah, selawat Ibrahimiyah apa semua. Itu kena faham maratib tu dulu. Tapi tidak bolehlah nafikan bahawa boleh untuk mencipta baik-baik selawat sebagai sanjungan, pujian pada Rasulullah. Memang dibenarkan, diharuskan. Cuma jadi masalah bagi setengah tarikat sufi ni, termasuklah Tijaniyah dengan selawat tafrijiyah dia tu adalah meletakkan fadilat yang melampau. Bahkan fadilat tu dia buat sebutir kitab pula lah ke mana. Pertama dia dakwa lafaz selawat yang diajarkan oleh pengasas founder kepada tarikat tu sendiri diambil daripada mimpi dengan Rasulullah SAW. Maksudnya kawan tu mimpi jumpa Rasulullah dan Rasulullah pun ijazahkan dia dengan selawat tersebut. Okey, satu dah. Kita kata kalau ala-ala dah mimpi jumpa Rasulullah tu, tanyalah macam mana nak selesai masalah Palestin ke. Benda-benda lebih besar lah. Nah, tapi biasa kebanyakan mereka yang dakwa mimpi akan terima zikir-zikir amalan-amalan ini. Tak apalah. Tapi pada saya lah, kalau tuan-tuan ada peluang, kita tak tahu, nah, ada peluang jumpa Rasulullah sungguh dalam mimpi, tanyalah benda-benda yang lebih serius, lebih membangunkan umat dan seumpamanya. Jadi apa yang berlaku adalah didakwalah terima selawat tersebut. Dan kemudian selawat itu telah diajarkan sebagai selawat rasmi dalam tarikat mereka itu dengan dakwaan fadilat yang khusus. Dan antara fadilatnya apa dia? Bila mana baca sekali saja selawat tersebut, maka pahalanya ibarat dapat pahala seluruh Nabi dan Rasul dan seumpamanya. Baca sekali saja. Jadi untunglah. Apa tujuan dakwaan ini? Nak katanya power lah tarikat kita ni. Tarikat kita ni power. Di antara banyak-banyak tarikat kita paling power sekali. Dan amalan selawat yang tarikat kita duk amal ni adalah yang paling padu dan paling power sekali. Sebab apa? Baca sekali saja pahalanya melebihi pahala Nabi dan Rasul. Seluruh Nabi dan Rasul. Macam kita bincang tempoh hari tentang fadilat surah Fatihah ya. Kita bincang tentang apa? Kitab yang ditulis oleh siapa dia kalau duduk Kelantan ni? Datuk Paduka Perdana Menteri Kelantan dulu ya. Haji apa nama tak ingat dah. Kitab dia bertajuk apa dia? Soho ni Kelantan ni. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Apa? Buk Ajinno tu Tok Peti Sonah tu. Ni Datuk Perdana Menteri Kelantan masa tu, dia ni orang alim juga, mengaji patani lah berapa. Terlibat juga duk mengaji kebatinan, ilmu khabar apa semua ni. Tapi itu suasana zaman tu lah. Tapi dia tu orang pondok lah. Mengaji. Datuk Perdana Menteri. Tulis kitab. Lepas dia pecing jadi Perdana Menteri, dia sezaman dengan Tok Kenali. Jadi dia tulis satu kitab yang bertajuk rahsia, amalan ada rahsia-rahsia. Tak ingat. Telefon dia kata. Ni masalah ilmu dalam internet ni. Pedoman Allah. Tak ingat tak? Betul. Tak mari. Dan rupa-rupanya kitab itu adalah terjemahan dan ringkasan daripada beberapa kitab seperti
kitab apa nama Tajul Maulud bukan? Kitab seperti Ahmad Al-Buni apa semua tu lah. Jadi campur-campur. Jadi kitab tu pada asalnya macam bagus sebab dia bercakap tentang fadilat surah, fadilat amal hizib-hizib, amalan sekian-sekian. Tiba-tiba dalam tu cara nak kebal lagu mana ada juga. Dan dia campur-campur. Jadi kitab tu ni masyhur lah satu masa dulu ni. Dan memang banyak orang awam apa semua terima dan dia beramal dengan kitab tu dah seumpamanya. Mana? Pati Rahsia. Pati Rahsia. Haji Malik Mahmud, Datuk Perdana Menteri, Datuk Paduka Raja Perdana Menteri. Tu. Kitab Pati Rahsia. Kelantan tak tahu Pati Rahsia ni tak sah. Kitab tu dikarang oleh Datuk Perdana Menteri ini. Dia telah terjemah dan dia telah ringkaskan dalam tulisan Jawi bahasa Melayu lengkap. Tapi matan hadis apa semua dia tak mari dalam bahasa Arab. Dan banyaknya dia ambil daripada beberapa sumber tunggal lah. Dia terjemah dan dia adaptasi balik, dia ringkaskan. Ringkas ceritanya adalah para pengkaji daripada UNIZA. Saya guna dia punya kertas kerja ataupun apa dia panggil, jurnal akademik dia tu yang buat penilaian. Baguslah. Dia nilai balik. Bila kata Haji Nik Mahmud ni guna Rasulullah SAW bersabda, adakah dia ambil daripada Sahih Bukhari Muslim direct ke, ataupun sebenarnya dia ambil daripada kitab yang dia rujuk tu. Dan ternyata berdasarkan kajian tersebut, dia tak ambil daripada Sahih Bukhari Muslim direct, tapi dia ambil daripada kitab yang jadi rujukan dia. Dan kitab tu pula kitab sufi yang memang tidak mementingkan disiplin nukilan hadis dan seumpamanya. Maka antara hadis yang saya teringat yang disebut tu adalah membaca surah Fatihah sekali sama dengan pahalanya sama dengan membaca seluruh kitab-kitab Zabur, Taurat, Injil. Baca Fatihah sekali. Jadi saya kata walaupun kajian ini tidak melakukan takhrijul hadis, menyatakan yang mana dhaif, yang mana palsu apa semua, tapi dari sudut teks sahaja kita baca kita tahu dah unsur dia punya ciri-ciri kepalsuan tu sangat tinggi. Sebab apa? Baca Fatihah sekali sama dengan pahala apa dia? Pahala baca Zabur, Taurat, Injil, Quran, bahkan kitab-kitab lain yang suhuh lain yang turun pada semua Nabi dan Rasul, akhirnya dapat pahala belaka dah. Apa kesan dia? Kesan dia jadi malas baca Quran lah. Pada baca Fatihah tu je lah. Tanpa menafikan di sana banyak fadilat-fadilat, banyak riwayat tentang fadilat yang sahih tentang surah Fatihah. Tapi yang digunakan itu secara spesifik bermasalah. Itu menariknya. Tapi disebabkan ia ditulis dalam tulisan Jawi, dicetak sebagai kitab, dan penulisnya siapa? Datuk Paduka Raja Perdana Menteri pula. Orang alim, orang hebat lagi. Jadi umat ketika tu pakar ke tidak? Memang terima 100%. Itu jadi isu sikit. Jadi bila kita bawa isu ni, ramailah yang kurang selesa. Kita kata tak lah. Kita bukan kata tak ada guna langsung, tapi yang tak betul tu kena kata tak betul lah. Begitu. Baik, katanya lagi di sini, perkara yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah segala pengetahuan mengenai perkara gaib yang asalnya hanya milik Allah Ta'ala. Maksudnya apa dia? Nabi Muhammad pun hanya tahu perkara gaib kerana Allah bagi tahu Rasulullah. Rasulullah sendiri tak tahu. Bahkan bila ada syair-syair yang diucapkan depan Rasulullah, Muhammad ini seorang yang tahu benda yang dulu, benda yang sekarang, Rasulullah marahlah, jangan kata begitu. Sebut saja Muhammad itu Rasulullah, utusan Allah. Dan banyak lagi lah peristiwa. Dan Rasulullah sebut, kalau aku tahu benda gaib, pasti aku tak pergi perang Badar apa semua, perang Uhud sampai nak kalah, nak mati. Baik aku tak payah pergi, sebab tahu dah nak kalah. Sampai hampir cedera parah Rasulullah SAW. Maka kalau Rasulullah tahu benda-benda gaib, segala natijah peperangan jelas depan mata, belaka Allah Ta'ala bagi tahu dah. Nak katanya para Nabi dan Rasul dapat mukjizat, dapat tahu benda-benda gaib hanya setelah Allah bagi tahu. Pada ketika itu saja. Bukannya bila dia nak guna tu dia minta, ya Allah nak terbang sekejap. Bukan begitu. Itu yang bila mari wali versi Nusantara ni kita pelik tu. Tai nak terbang, ikut dah dia terbang. Tai nak berjalan atas air.
Kita tak boleh terima lah. Sebab mukjizat Nabi dan Rasul hanya diberi oleh Allah dalam keadaan yang spesifik dan tidak berulang-ulang, sekali itu saja kebanyakannya. Contoh Nabi Musa alaihissalam nak pergi menghadap dengan ahli sihir Firaun. Adakah Nabi Musa diberitahu oleh Allah, Musa jangan risau, tukar kamu ni akan jadi bapa ular? Tak ada. Musa hanya pergi berbekalkan kerana taat kepada perintah Allah. Itu saja. Allah kata jangan risau Musa, pergi. Pergilah menghadap. Ahli sihir Firaun pun lemparlah tali-tali itu, jadilah ular secara silap mata lagu mana. Maka ketika itulah baru Allah Ta'ala campur tukakmu Musa. Adakah Musa tahu ketika campur tu, tak tahu lagi tu nak jadi ular tu. Setelah campur tu barulah jadi ular. Kalau kita nak buat joke sikit lah, tapi tak betul lah benda ni. Musa boleh terkejut, oh jadi ular. Tukak dia tu. Sebab dia pun tak tahu. Itulah mukjizat. Bukan power dia yang duk mengubah benda tu, Allah yang bagi masa tu. Jadi di sini kita faham dalam banyak mukjizat-mukjizat Nabi dan Rasul yang lain, bukan Nabi dan Rasul itu yang kontrol, tidak. Termasuklah wali-wali Allah. Cuma versi wali yang melampau di alam Melayu kita ni, boleh ikut dan dia duduk dalam kubur, nak keluar tangan dulu, kepala dulu. Kita kata payahlah kita nak terima benda-benda tu. Macam dia tu pula ada power yang lebih, boleh takbir alam ini, kawasan dia ni. Macam satu sindiket ke satu kumpulan gangster ke lagu mana ada. Kawasan ni kita kontrol. Segala rezeki, segala makan minum, segala rezeki, rahmat-rahmat Tuhan Allah bagi pada kita, kita kontrol kawasan ni. Hebat. Kita tak boleh terima lah benda tu. Sebab Allah dan Rasulullah pun, pada Nabi dan Rasul pun tidak ada. Dan itu telah merendah-rendahkan kuasa Allah Ta'ala yang begitu hebat dan luar biasa itu. Dan Allah punya malaikat yang lebih ramai, yang lebih hebat daripada, kenapa nak perlu kepada ahli naubah lah, sidang wali lah, apa semua ni yang kita katakan. Baik, katanya lagi di sini, justru jika Rasulullah SAW sebagai seorang Rasul pun hanya boleh tahu tentang perkara gaib melalui wahyu khas daripada Allah, manusia biasa yang tidak mempunyai apa-apa keistimewaan mustahil untuk dapat tahu sendiri atau ada jalan tersendiri untuk akses ke alam gaib, untuk mengetahui apa-apa maklumat dari alam sana. Hatta bila dikatakan jin itu makhluk gaib yang tahu perkara gaib, sehinggalah Allah Ta'ala halang mereka naik ke langit untuk tahu rahsia-rahsia langit setelah Rasulullah SAW diutuskan. Kan dalam surah jin kita baca, sebab nuzul surah jin itu antara lain para jin yang selalu duk naik ke langit curi rahsia langit, mula pelik kenapa lagi mereka tak dapat naik dah. Mereka pun pergi di Arab, mereka pun berjalan ke timur, ke barat cari puncanya. Hinggalah jumpa Rasulullah SAW sedang membacakan ayat Quran surah Ar-Rahman. Mereka baru tahu, inilah puncanya. Maksudnya Nabi akhir zaman sudah diutuskan, dah wahyu sudah diturunkan, langit ditutup dah untuk kita naik curi maklumat daripada langit dan seumpamanya. Jadi dari situlah mereka pun tak boleh dah naik untuk curi maklumat langit. Itu dalam surah, tengok tafsir surah jin. Dr. Basit pun ada bincang secara panjang lebar perkara tersebut. Menarik. Baik, jin yang merupakan makhluk gaib bagi kita, sebab kita tak dapat tengok dia, tapi dia boleh akses pada kita, masuk dalam badan kita bahkan. Sebagai makhluk gaib pun tidak tahu perkara-perkara gaib. Buktinya apa dia? Buktinya adalah ketika jin menjadi hamba kepada Nabi Sulaiman AS. Nabi Sulaiman ni, jin zaman dia ni, Nabi Sulaiman telah berdoa pada Allah supaya seluruh makhluk menjadi di bawah pentadbiran ataupun di bawah dia boleh takbir belakalah. Jadi jin antara makhluk yang, jin iblis antara makhluk yang terpaksa patuh kepada perintah Nabi Sulaiman AS. Hatta Nabi Daud pun tak ada mukjizat tersebut ataupun kelebihan tersebut. Sebab tu bila ada orang kita, saya duk bincang pasal jin ni, dia mari, ustaz, dalam Quran kan Nabi Sulaiman boleh duk arah jin apa semua tu, maka kita pun boleh juga. Saya tanya dia balik, Haji jadi macam mana dengan Nabi Sulaiman? Kita tu untuk Nabi Sulaiman, bukan untuk kita. Pada dia dah ada dalam Quran. Kalau Quran boleh jadi, maka pada kita pun boleh jadi. Ni
Jauh tu. Kiyah mana? Saya tanyalah Tuan Haji, jadi macam mana kan? Nabi Sulaiman adik-beradik ke? Sepupu ke lagu mana? Hatta ayah Nabi Sulaiman, Nabi Daud tak boleh nak kontrol jin macam Nabi Sulaiman sebab dia khasais untuk Nabi Sulaiman. Allah pelik cara dia ni baca Quran ni. Ikut dan dia nak yang mana dia ambil. Oh ni tengok ni ada ni. Dadah pun ada. Umar Zatil Lumazah, Umar Dadah tu ada dah. Apa agak saya batiniah ni. Jadi apa yang berlaku adalah jin tadi, bila mana dia ni makhluk gaib, Nabi Sulaiman saja boleh perintah dengan doa yang Allah Ta'ala makbulkan. Hatta Rasulullah pun akhirnya lepaskan jin ifrit yang Rasulullah tangkap satu malam, hadis sahih, kerana teringat pada doa Nabi Sulaiman tersebut, ya. Maka apa berlaku? Nabi Sulaiman yang duduk atas kursi bertungkakkan dengan tungkat kayu dia tu, duduk situ setengah perbincangan kata lama tuan-tuan, bukannya sehari dua, bukannya 2-3 jam. Ada setengah perbincangan sebut sampai minggu, sampai bulan. Jin buat kerja tak berhenti. Bos duk tengok ni. duk jadi buruh binaan tak berhenti jin. Mereka makhluk luar biasa kan. Buat kerja. Sehinggalah jasad Nabi Sulaiman yang sudah wafat, lepas tu jasad pada Nabi dan Rasul tak busuk lah, ulat tak makan. Jadi duduk situ lama. Tapi lama tu lama bincang lah. Lama tu maksudnya sehari ke 2 hari ke. Dan ada perbincangan kata sampai minggu, sampai bulan. Wallahu a'lam. Itu kita telah secara jelas. Tapi lama lah pendek ceritanya. Dan jin buat kerja ni tak berhenti ni. Allah tak balik lagi ni. Macam mana ni? Kalau kita jam. Dia buat kerja tak berhenti ni. Mana ni? Sehinggalah semut putih anak-anak makan tongkat dan akhirnya jasad Nabi Sulaiman tersongkok. Barulah para jin hore, dia kata, bos mati dah rupanya. Kita dah buat. Maksudnya apa dia? Jin pun tak tahu benda gaib. Bila masa malaikat maut mari ambil nyawa Nabi Sulaiman, dia tak nampak, tak tahu. Ini menjadi hujah, jin pun tak tahu perkara gaib. Mereka yang dia curi, dia naik ke langit, ataupun dia pun diberitahu. Jadi sebab tu dalam kes berinteraksi dengan jin, orang bila jin ni pula banyaklah kita dah baca Syekh Wahib Abdul Salam Bali hafizahullah duk bincang. Kalau kata kita tunjuk kita takut pada dia, maka dia jadi makin berani. Betul lah. Tapi kalau kita mari dengan ayat kursinya, dengan ta'awusnya, dengan mu'awwizatainnya apa semua, dan kita i'tiqad bahawa makhluk jin ni selagi mana Allah Ta'ala lindungi kita, dia tak boleh buat apa-apa. Hebat macam mana dia pun tak jadi apa lah. Dilindungilah kita daripada segala benda jahat apa semua, termasuk sihir-sihir yang nak beri pada kita. Na'udzubillah min dzalik. Selagi mana kita pegang, sebab sihir kukuk mana pun mesti ada bantuan daripada makhluk-makhluk ni untuk jadi. Dia mari tolong hantar ke lagu mana ke, khadam dia lah kepada tuan dia apa semua tu. Selagi mana kita duduk bismillah tak tinggal, a'udzubillah tak tinggal, nak buat apa ni ingat zikir pada Allah semua, nak tidur baca wuduk apa semua kita begini. Cuma bab wuduk ni saya selalu bincang lah. Kita mazhab Syafi'i ni masalah lah sikit. Ambil wuduk, tidur dengan bini, peluk bini sikit batal. Tu masalah. Jadi dalam bab ni kena keluar mazhab sebentar. Dah ambil wuduk mesti nak tidur dengan bini kalau yang ada bini kan. Masalah kita tersentuh sudah batal. Nak ambil wuduk baru pula. Macam mana tu? Ni patut tak okeylah nak tidur tu. Awak duduk jauh sikit malam ni. Saya tak nak batal wuduk. Awak duduk hujung sana. Ada pakai stocking apa semua. Pelik. Itu apalah bicara sendiri lah ke mana. Nak keluar mazhab kau nak apa kau bicara sendiri. Cuma saya nak fikir lama lah macam mana nak selesai. Kalau kita betul-betul berpegang pada qaul mazhab Syafi'i yang muktamad, memang batal lah. Sebab tersentuh pun batal. Jadi siapa yang nak mengamalkan sunnah tidur dalam wuduk memang bermasalah sedikit. Last sekali, bilik lah lain, bilik sana, bilik sini. Allah Rabbi ya Karim. Baik. Okey, lihat firman Allah Ta'ala ini, kulla aqulu lakum indi khazainullahi wa la a'lamul ghaiba wa la aqulu lakum inni malak in attabi'u illa ma yuha ilai kul hal yastawil a'ma wal basir afala tatafakkarun. Yang bermaksud katakanlah hai Muhammad,
aku tidak mengatakan kepada kamu bahawa perbendaharaan Allah itu ada di sisiku, dan aku pula tidak mengetahui perkara-perkara yang gaib. Aku juga tidak mengatakan kepada kamu bahawasanya aku ini malaikat, malak. Aku tidak, malak tu tidak Melayu tu. Mari-mari malak Melayu jam. Aku tidak menurut melainkan apa yang diwahyukan kepadaku. Bertanyalah kepada mereka, adakah sama orang yang buta dengan orang yang celik? Tidakkah kamu mahu berfikir? Surah Al-An'am ayat 50. Rasulullah menegaskan bahawa dia tak tahu benda gaib melainkan apa yang Allah Ta'ala beri kepada dia lah, dasar umpamanya. Bahkan dia tidak malaikat. Hatta malaikat tak tahu semua benda gaib. Yas'alunaka 'anis sa'ah, bilakah berlaku kiamat? Malaikat tak tahu bila. Malaikat Jibril lah paling rapat dengan Allah Ta'ala. Tak tahu. Tak tahu. Rahsia Allah Ta'ala. Sirul asrar. Ni istilah orang-orang sufi suka guna lah. Sirul asrar. Rahsia dalam rahsia. Rahsia di antara rahsia-rahsia. Rahsia lah rahsia. Baik, justru apabila seseorang itu sudah tahu pandangan Al-Quran dan Sunnah mengenai hukum larangan berjumpa, apatah lagi mempercayai bomoh dan spesies seumpamanya, tu bahasa saya lah tu, akan tetapi dia tetap melakukannya, maka dia telah kufur kepada apa yang Allah turunkan, yakni wahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma kufur di situ ada dua kefahaman. Sebahagian ulama kata dosa besar yang wajib bertaubat. Setengah ulama kata terima secara literal, kufur lah, maka kena taubat, bahkan kena mengucap balik dan seumpamanya, kerana seolah-olah telah mengiktiraf bomoh tu ada kuasa sama dengan Allah Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik, ya. Baik, seterusnya menilik nasib, ataupun menilik nasib apa dia lagi, merenung nasib, menilik nasib apa lagi? Orang Melayu kita guna istilah apa? Nujum lah. Nujum, apa nama? Yalah, berkaitan nasib ni tak? Islam juga mengharamkan upacara menilik nasib, istiqsam bil azlam. Orang Arab jahiliyah mempunyai tradisi bersabit dengan ritual ini. Apabila ada kehendak untuk musafir, berkahwin atau sebarang perkara besar yang dilihat memerlukan petunjuk daripada Tuhan, maka mereka akan pergi kepada berhala untuk mencabut anak panah. Kaum Cina ada lagi dok buat benda ni, dan memang itu teras pada kepercayaan mereka lah. Roh nenek moyang mereka membantu mereka. Dia letak dalam bekas, dia pun kocok. Kecong. Kayu mana yang keluar. Jadi kayu tu diberilah pada Tok Sami dia. Tok Sami dia syarah lah. Oh ni tahun ini ada ong. Gini. Kita tengok cerita lagu tu lah, lebih kurang. Baik, katanya lagi apa dia? Suatu anak panah dalam konteks orang Arab dulu pun ada juga benda lagu tu, iaitu bila ada mereka nak musafir ke, mereka nak kahwin ke, mereka nak apa berperistiwa besar lah, nak dapatkan petunjuk daripada kuasa yang lebih tinggi, maka mereka akan pergi pada berhala Lata, Manata, Uzza apa semua tu untuk cabut anak panah. Satu anak panah yang telah dipotong-potong, ada yang panjang, ada yang pendek, dan ada yang ditulis-tulis dengan itu. Maka apa yang berlaku? Satu anak panah ditulis Tuhanku menyuruhku, satu lagi ditulis Tuhanku melarangku, dan satu lagi tidak ditulis apa-apa. Ada tiga. Jika panah yang terpilih adalah yang tidak tertulis apa-apa, maka mereka akan terus membuat cabutan sehingga terpilih satu daripada anak panah yang tertulis Tuhanku menyuruhku atau Tuhanku melarangku. Macam kita lah, ngundi nak pegang kita. Pilih yang mana. Pada zaman ini amalan sebegini masih wujud, sama ada dilakukan secara serius atau main-main. Tidak kurang yang benar-benar percaya keputusan yang diperolehi daripada amalan ini. Menurut Islam, semua jenis amalan tersebut adalah haram dan mungkar. Dia lain dengan mengundi untuk nak cari orang yang, contohnya yang berlaku pada Nabi, apa dia yang kena buang kapal masuk dalam perut? Nabi Yunus. Mereka mengundi sebab ada orang yang kena sukarela keluar daripada kapal tu sebab apa?
nak mengurangkan beban apa semua tu. Maka diundilah. Dibuatlah kayu ke lagu mana ke, letak dari ni ke, ambil undi. Itu lain. Itu bukan mencuba nasib, itu memang nak selesai masalah yang nak cari tengoklah siapa yang kena kan. Yang ni dia nak buat satu benda tu. Jadi dia tengok. Maksudnya menyerahkan nasib dia tu kepada hal-hal begitu. Pada zaman ini tadi, jika kita membaca ayat 3 surah Al-Ma'idah, di mana selepas Allah menyatakan makanan-makanan yang haram dimakan oleh umat Islam, kemudian ia diikuti dengan firman-Nya, wa antastaqsimu bil azlam dzalikum fisq, iaitu dan diharamkan juga kamu merenung nasib dengan undi batang-batang anak panah, yang demikian itu adalah perbuatan fasik, dosa besar lah. Surah Al-Ma'idah ayat 3. Rasulullah SAW pula bersabda yang bermaksud tidak akan mengecapi kedudukan la yanalal darajatil ula, yang mulia sesiapa yang berbomoh, siapa yang mantakahana atau istaksama, iaitu yang berbomoh, yang menilik nasib undi dengan anak panah atau berpatah balik daripada permusafiran kerana tatayur. Tatayur ni satu lagi, percaya pada nasib malang. Rawahu Tabarani Mu'jam al-Awsat nombor 2663. Baik, tatayur ni apa dia? Juga salah satu bentuk tilik nasib. Dulu-dulu bila mereka nak musafir, mereka keluar siap belakang dah ni, dengan mereka punya lembu pula, unta, apa semua ni. Mereka akan tatayur ni pada perkataan tayran, burung. Mereka guna burung sebagai alat untuk tentukan hari ni ada ong ke tak ada ong, nasib baik ke tak nasib baik maksudnya. Jadi dia akan lepaskan burung. Kalau burung itu ke kanan, hari ni ada ong, kita boleh teruskan perjalanan. Kalau burung itu ke kiri, ni Tuhan nak isyarat pada kita, hari ni tak bagus ni, ada majal, ada sialnya ni. Dia serah pada burung tu. Burung tu ikut dia nak gimana. Dan dia terbang tu. Tapi dia serahkan nasib kepercayaan itu tidak pada Allah Ta'ala, melainkan pada makhluk tadi. Macam dululah, apa dia? Apa dia dulu? Bola dunia World Cup. Sotong Korita. Dia ramah begitu begini. Tengok tak betul. Berapa ramai yang duk percaya duk judi itu sebab judi. Itu ceritanya. Yang nak meramah nasib, nak tahu siapa menang, sebab judi. Kalau tak berjudi tak ada masalah. Setakat judi lah. Ni. Tapi ada yang cerdik sikit. Dia kata kalau Soto ni kata yang ni lah menang. Kalau Soto ni pilih yang ni lah yang menang. Itu terbalik. Jadi jelas lah tatayur apa semua. Sebab dalam Islam tidak ada perkara soalannya menyerahkan nasib kepada yang dinamakan sebagai sial, majal, apa semua ni. Tapi dalam kitab-kitab Jawi saya sebutkan tadi, termasuk kitab Pati Rahsia tadi, termasuk kitab Tajul Muluk, Tajul Urus, kitab-kitab Jawi yang digunakan di pondok-pondok ni, memang dimengaji, memang digunakan dan dipegang teguh oleh orang tua-tua kita ni. Hari Rabu, hari yang tak berapa comel, nak beli rumah, nak beli kereta, tak comel hari Rabu ni, hari tak berapa ong. Dia kalau nak naik rumah apa semua kena hari Khamis. Dia adalah kiraan-kiraan dia. Lepas tu kena mandi kereta. Rumah kena mandi, kereta kena mandi. Adalah beberapa. Dan benda tu kalau dibuat semata-mata, kenapa mandi ni? Nak bersih lah, bagi bersih. Tak apa. Tapi kenapa mandi ni? Nak bagilah suwe-suwe, sia-sia keluar. Tak boleh tu. Tengok-tengok. Tocah Sami Hindu, Sami Buddha pun buat juga. Duk bagi blessing kepada dia. Ada tuan-tuan. Dia orang pun duk buat juga benda tu. Lagu mana ni? Jadi dalam Islam tidak ada sifat yang kita kata menyerahkan nasib kepada kepercayaan sial, majal, apa semua betul begini tu. Tidak pada hari, tidak pada apa. Jangan terkejut bila dengar ada ceramah dalam YouTube, ustaz ceramah apa dia? Siapa yang bersama dengan isteri dia dalam bulan Safar, kalau tiba-tiba lekat anak, maka anak tu bila lahir jadi bodoh, jadi bingung. Kita biar betul. Kita tak tulis ni, dia kata.
Apa kaitan dengan bulan Safar? Yang diharamkan adalah ketika mana diharamkan itu ketika haidnya apa semua itu gitu, itu jelas lah kan. Tapi ada waktu-waktu lain, bulan-bulan lain tak ada isu. Tapi disebabkan ada kitab tulis sekian-sekian begini, kalau pergi Mekah, kalau pergi ke sini-sini begini, dengan tidak ada sandaran daripada nas. Tapi ada dalam apa? Kitab-kitab Jawi. Yang itulah yang jadi persoalan sikit. Okey, kita berhenti situ lah insya-Allah. Nanti kita sambung lagi berkaitan dengan sihir dan seumpamanya. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.